Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Hari ini cikgu ingin meneruskan pembelajaran kita untuk pendidikan kesihatan topik keselamatan. So hari ini kita akan cuba bincangkan tentang buli. Okay. So dalam topik ini apa yang perlu kamu kuasai adalah maksud membuli, dibuli dan juga gangsterisme. Kemudian memahami faktor-faktor penyebab perbuatan membuli, dibuli dan gangsterisme, mengaplikasikan kemahiran berkata tidak dan mengelakkan diri daripada membuli, dibuli dan gangsterisme, serta menilai kesan membuli dan dibuli terhadap diri dan keluarga. Okey, ini adalah buli dalam kalangan murid sekolah di mana kisah ini cikgu ambil daripada buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, muka surat 174. Ini merupakan satu kejadian yang sebenar tetapi telah diubah suai untuk kesesuaian pengetahuan anda semua. Okey, kejadian ini berlaku semasa program suai kenal di sekolah berasrama penuh di Machang, Kelantan. Okey, di mana mangsa ni pada mulanya telah diterima memasuki sekolah berasrama, tetapi bangsa dan beberapa orang rakan telah dibuli oleh pelajar senior yang tidak terlibat dengan program suai kenal tersebut. Okey, mangsa dan bersama rakan diminta untuk berlari dalam keadaan mata yang ditutup dengan tudung. Okey, disebabkan kejadian itu, mangsa terlanggar tiang besi sehingga mengalami kecederaan di muka. Okey, sekarang mangsa telah mengalami sakit leher, bengkak di dahi dan lebam di beberapa bahagian badan sehingga menyebabkan mangsa terpaksa memakai penyokong leher untuk mengelakkan kecederaan bertambah serius. Okey, akibatnya daripada kejadian ini, mangsa telah meminta untuk keluar sekolah, berpindah sekolah kerana trauma dengan kejadian tersebut. Okey, ini adalah salah satu situasi apabila buli berlaku dalam kalangan murid. Jadi apa yang dimaksudkan dengan buli? So buli ialah serangan suatu pihak di mana penyerang yang lebih berkuasa dan mangsa pula tidak melawan untuk membalas atau tidak ada reaksi untuk membalas semula. Okay, ini yang dinamakan buli, di mana satu pihak ni lebih kuat berbanding pihak yang satu lagi. So buli boleh dikategorikan kepada 4 kategori. So yang pertama secara verbal ataupun secara lisan. Okay, di mana seperti mengejek, mempersendakan dan mencemu. Okay, contoh dia, kalau kamu katakan contoh kamu kata, kau ni pendek lah, sudahlah pendek, hitam. Okay, itu merupakan buli secara verbal atau secara lisan. Okay, iaitu body shaming. Kamu memalukannya dari segi tubuh badan. Selain itu, secara lisan, contoh kamu meminta duit. Okay, niat sekarang ni cikgu tahu kamu ramai yang macam mau pinjam duit kawan, pinjam RM1 gitu kan. Tapi bila kawan tidak bagi, kamu ugut dia. Okey? Itu pun antara secara verbal. Tapi bila ada ugutan, itu termasuk dalam secara fizikal lah. So, dia lisan dan fizikal. Okey? Kita masuk kepada secara fizikal. Contoh dia menolak, mengugut, mengajak untuk bergaduh, memukul dan mencederakan murid lain. Okay, yang ketiga adalah buli sosial. So, buli sosial ni maksudnya kamu meninggalkan seseorang dengan sengaja di tempat yang dia tidak selesa atau di tempat orang ramai yang bukan tempat dia tapi kamu sengaja tinggalkan dia di situ. Selain itu, kamu menyebarkan sesuatu yang tidak benar macam benda fitnah lah. Okey, yang memalukan dan juga memalukan mangsa depan orang ramai. So, itu buli sosial. Dia melibatkan satu persekitaran yang ramai. Okay, sebab itu dipanggil sebagai buli sosial. Manakala buli cyber ni, dia boleh menjadi lisan, di mana kamu menyebarkan gambar ataupun video yang mengaibkan dalam WhatsApp, Instagram, Telegram, email dan sebagainya. Okay, maksudnya kamu mengaibkan seseorang tu di media sosial lah. Okay, sekarang ni terlalu banyak media sosial, terlalu banyak aplikasi dan orang menggunakan kemudahan tu dengan cara yang salah. Okay, selain mereka menyebarkan, mungkin mereka juga bertindak untuk berstongkol. Maksudnya mengaibkan
daripada gambar yang orang telah memuat naik. Contoh macam netizen sekarang. Orang muat naik gambar video klip, memuat naik video klip, tapi yang diorang komen benda-benda yang negatif. Okay, dia cakap gemuk lah, tidak cantik, menghina lah, maksudnya menghina. So, ini adalah kira bully cyber dan itu termasuk dalam kategori bully. Okay, macam yang berlaku selain itu, cikgu bagi situasi yang berada di sekolah ni, biasanya orang mengejek nama ibu bapa. Ini cikgu tidak tahu kenapa kamu suka mengejek nama ibu bapa dan ini juga dikategorikan sebagai bully. Apabila seorang mangsa itu tidak selesa dan tidak menyukai sesuatu itu menjadikan mereka terkesan emosi mereka, so itu boleh dikategorikan sebagai bully. So, apa tu gangsterisme? So, gangsterisme ni apabila menjadi satu kegiatan gangster atau kumpulan kongsi gelap dalam sesuatu kegiatan jenayah. Nah, dia bermula dari bully biasa, bully di sekolah, antara kawan, kumpulan kecil, kemudian menjadi satu kumpulan yang besar, kumpulan kongsi gelap. Okay, itu adalah gangsterisme. So, apa faktor penyebab perbuatan membuli, dibuli dan gangsterisme? So, yang pertama bagi menunjukkan kuasa. Dia mau tunjukkan bahawa dia yang berkuasa. Contoh dia pelajar tingkatan 5 bully pelajar tingkatan 1. Dia rasa dia hebat, dia senior kan. Jadi dia mau tunjuk kuasa, dia bully. Dia minta duit, dia ejek, dia ugut. Okay, yang kedua bagi kepuasan diri dan memenuhi kehendak sendiri. Dia rasa dia puas bila dia dapat kasi nangis orang. Dia rasa dia puas bila dia dapat tumbuk orang. Okay. Yang ketiga, ibu bapa ni kurang memberi belayan kasih sayang dan perhatian kepada anak. So, sebenarnya kadang-kadang pelajar yang membuli ni, dia kurang perhatian. Jadi, dia mau perhatian dari ibu bapa, dia buat kes di sekolah, dia bully kawan, dia pukul kawan. Jadi, bila didapati bersalah, ibu bapa akan dipanggil di sekolah. So, dia rasa benda tu akan bagi, ibu bapa tu bagi perhatian kepada pembuli ni. Okay, selain itu pengaruh rakan sebaya. Kadang-kadang dia nampak kawan dia bully seseorang, dia pun rasa dia boleh bully orang lain. Okay, dia rasa dia sama hebat dengan kawan dia, so dia tirulah cara kawan dia membuli, dia bully orang lain, jadi mencari mangsa. Okay, yang kedua terakhir, pengaruh media massa. Maksud dia daripada video-video, filem, dia tengok di luar, daripada blog. Okay, dia tengok orang tu bergaya kan, dengan membuli, dia rasa hebat, so dia tiru. Okay, selain itu, orang yang membuli ni memang kurang penghayatan nilai-nilai agama. Okay, sebab dia rasa dia tidak dapat membezakan baik dan buruk. Jadi dia rasa perbuatan bully ni tidak salah, sebab tu dia buat. So, ini adalah beberapa keratan akhbar yang cikgu dapat dekat internet. Okay, ini salah satu dia di Belasah 18 rakan. Okay, sehingga dia trauma untuk kembali ke sekolah. Yang ini pelajar koma 2 bulan. Okay, disebabkan putus urat saraf akibat dihentak oleh senior. Yang ini pula gadis-gadis gangster. Dia kepung Belasah remaja perempuan. Okay, ini dikatakan bully bukan hanya di sekolah agama. Maksudnya bully ni ada di mana-mana. Jika tidak, dibendung. Okay, ini pula yang biasa kalau kamu nampak lah. Dia sengaja, dia bully kawan dia belasah, dia tumbuk, dia rakam. Sebab demokrasi. Dia sebenarnya dia bukan mau viralkan dekat satu Malaysia. Tapi niat dia rakam tu, dia mau bagi, dia mau share dekat grup-grup WhatsApp dia yang menunjukkan yang dia ni hebat. Okay, yang ini pula, okay, tengok. Akibat dibuli, mangsa menjadi OKU. Okey, jadi bagi pelajar yang dibuli, jangan diam. Okey, jangan diam. Jika kamu dibuli, kamu boleh jumpa dengan pihak-pihak yang berkenaan. Kalau di sekolah, boleh jumpa dengan dia di sekolah, jumpa guru, konselor, pengetua. Okey, selain itu kalau di luar, boleh terus lapor polis. Okay, ibu bapa juga perlu tahu jika kamu dibuli. Share dengan ibu bapa. Jadi ibu bapa tahu untuk ambil tindakan yang seterusnya. Okay, sekarang ni pula Kementerian Pelajaran Malaysia telah bersetuju sekiranya ada berlaku kes buli di sekolah akan terus diberikan kepada polis. So dia menjadi tindakan polis lah. Polis yang akan kendalikan kes buli.
Okay, ini pula kejadian di mana guru sendiri dibuli oleh pelajar. Akibat ditegur sahaja oleh guru, dia boleh tumbuk cikgu tersebut. Yang ini juga patah hidung ditumbuk murid. So, sebenarnya buli ini bukan antara murid dengan murid, tapi kadang-kadang guru dengan murid. So, apa kesan buli kepada mangsa? So, yang pertamanya akan mendatangkan kecederaan dan pembunuhan. Okay, so macam tadi cikgu cakap lah, akibat buli ada yang koma, ada yang OKU, ada yang cedera, mengakibatkan kecederaan kepada diri. So, yang kedua, mangsa buli ini menjadi semakin tidak yakin. Dia kurang keyakinan diri sebab dia sentiasa direndah-rendahkan, dihina, dicemu. Dan lama-lama dia mengalami gangguan mental. Dia kurang keyakinan, dia jadi gangguan mental, dia kemurungan. Kemudian dia jadi antisosial. Dia tidak mau bergaul dengan orang sebab dia rasa orang sekeliling dia mengejek dia, menghina dia. Akhir sekali dia ambil jalan pendek, boleh mengakibatkan membunuh diri. So, ini kesan-kesan buli terhadap mangsa. So, apa kesan buli kepada pembuli pula? Bila kes ringan, kes itu dirujuk kepada kaunseling, unit kaunseling, berjumpa dengan kaunselor ataupun dikenakan hukuman rotan. Bila diberi hukuman rotan, kaunseling, masih juga benda berlaku, pelajar tersebut boleh digantung sekolah. Sama ada seminggu atau sebulan. Dan apabila kes berlaku lagi, pelajar tersebut boleh dibuang sekolah dan menjadi kes polis. Pelajar tersebut akan ditangkap dan boleh dipenjarakan jika disabit kesalahan. So, bagaimana kita mau mengatasi masalah buli ni? Simple saja. Yang pertama, menitik beratkan isu kes buli ni dalam pelajaran di sekolah. Sebab itulah antara salah satu dia, topik ini dimasukkan dalam pendidikan kesihatan. Supaya kita berkongsi, supaya pelajar tahu apa itu ciri-ciri buli, supaya diorang tahu, oh sebenarnya selama ni aku dibuli, so aku boleh buat laporan. Itu contoh dia. Yang kedua, ceramah atau kempen. Contoh dia kempen anti-buli. So, biasanya unit counseling dia dah buatlah kempen-kempen anti-buli ni. Yang ketiga, mesti pandai pilih kawan. Ini untuk pembuli. Pandai pilih kawan, contoh kamu pilih kawan yang rajin membaca, rajin belajar, kamu tidak akan terpengaruh untuk terlibat dengan kegiatan buli. Selain itu, pelajar juga harus berganding bahu dengan pihak sekolah. Di mana kalau kamu nampak ada seseorang dibuli, diejek, bergaduh, kamu kena laporkan kepada pihak sekolah. Sama ada dengan guru disiplin, kaunselor, pentadbir sekolah. Kalau berlaku di luar sekolah, boleh laporkan kepada pihak polis. Selain itu, yang terakhir, ibu bapa mestilah memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Jangan bergaduh depan anak-anak. Contoh, kalau bagi pelajar pula, jika kamu nampak ibu bapa kamu bergaduh, jangan tengok. Pergi tempat lain, keluar supaya kamu tidak menjadikan benda tu sebagai rujukan ataupun ikutan. So, sebelum cikgu akhiri pembelajaran kita hari ini, kepada pelajar-pelajar, jangan menjadikan buli sebagai satu tabiat, sebagai satu hobi. Ada yang menjadikan buli ni hobi, dia suka buli kawan dia. Manakala kepada mangsa, belajar untuk berkata tidak. Kena melawan, bukan melawan dari segi fizikal, maksudnya kalau kena tumbuk-tumbuk balik, tidak. Tapi berkata tidak dengan cara yang berhema. Yakin dengan diri, kalau kamu diejek pendek ke apa, kamu yakin dengan diri kamu. Sebab itu adalah anugerah Tuhan, tidak ada yang salah dengan diri kamu. So, yakin dengan diri kamu, jangan biarkan diri kamu dibuli. So, ada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang berkaitan boleh membantu dan boleh mengambil tindakan selanjutnya. So itu saja dari cikgu. Pasti kamu akan buat latihan. So, kita jumpa pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum.